Hai, Assalamualaikum. Selamat menonton YouTube channel saya, Rahmat Kamil Kazim 39. Sebelum tu jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Topik kita kali ni, music sound, benda yang tak dapat dipisahkan. Sejauh mana kita hargai sound tu. Okay? Kalau kita dengar lagu-lagu daripada barat, daripada Bollywood ke, daripada artis-artis K-pop ke, daripada Jepun ke, so walaupun first time kita dengar benda tu, kita cepat terima benda tu. Kita terus rasa macam, oh sedap juga lagu ni, kan? Compare dengan lagu-lagu kita yang kita kena dengar berulang kali, banyak kali, baru kita cakap, oh sedap lagu ni. Kenapa benda tu? Okay, pasal benda ni sebenarnya psikologi. Okay? Dan benda ni yang producer-producer dan hati-hati luar praktikkan benda ni. Pasal diorang tahu benda ni psikologi, dan kalau benda sound tu sedap, so penerimaan daripada orang yang dengar tu akan cepat. Okay? Percayalah benda ni. Okay? Pasal memang kalau kita dengar benda yang sedap pun, so automatik kita akan terima benda tu cepat. Berbeza dengan kalau kita dengar benda yang bunyi-bunyian yang kurang-kurang sedap ni. Okay? Memanglah kalau kita cerita pasal lagu, first is melody. Betul, melody first kali. Melody kena sedap dulu, and then baru kita boleh cerita music arrangement dan apa semualah, kan. So kalau melody tak sedap pun, buat macam mana pun, sound sedap pun orang nak terima pun susah juga. Betul, memang betul. Tapi kalau kita nak buat lagu, kita nak keluar dekat pasaran tu, kan, kita nak pilih lagu-lagu yang tak sedap, kan. Kita mesti pilih dulu lagu yang sedap, baru kita buat, kan. Okay, so sejauh mana pula kita kat sini hargai sound tu? Okay, pasal saya dah involve dalam recording ni dah 30 tahun dah. Saya dah kerja dengan ramai producer-producer lah yang kat Malaysia ni. Okay, ada juga producer-producer yang jenis bahasa, alamak tak kisahlah, kan, janji apa orang suka lagu aku bunyi lebih kurang je, kan. Ya, betul, kan. Tapi berapa lama pula lagu kita tu akan sustain? Okay, so, contoh dia, kita ambil contoh lah. Kita ambil contoh lagu P.Ramlee. Okay, dengan zaman dia, masa time tu recording pun kita tak tahu 2 track ke 4 track ke, tapi dengan melody dia, dengan music arrangement dia, sampai sekarang benda tu kekal. Tu maksud saya, quality tu, kan. Pasal quality sound tu sebenarnya pun memainkan peranan juga nak bagi kita punya quality lagu tu sustain. Okay, itu lagu P.Ramlee. So kita ambil lagu daripada artis-artis barat, lagu-lagu English lah, kan. Walaupun dah lagu tu dah 20 tahun, 30 tahun ataupun dah 10 tahun, bila kita dengar balik pun, kita still rasa lagu tu sedap untuk didengar. Okay, pasal diorang jaga quality sound diorang tu. Okay, memang ada yang tak agree punya, macam producer kadang cakap, alah, yang penting lagu. Ya, betul, faham, lagu is lagu, but the quality production tu, quality recording tu, kalau kita buat sedap, lagu kita tu akan jadi lagi sedap sebenarnya. Itu je, kan. Okay, so saya nak cerita ni pun sebenarnya bukannya pasal recording je pun. So maknanya kita cerita pasal show pun sama juga, kan. Pasal saya pun dah banyak buat show, dah banyak buat konsert artis ni lah, apa semua, kan. So bila requirement tu, bila barang yang apa yang kita nak, selalunya memang susah lah kita nak dapat. Jarang lah dapat apa barang yang kita nak. Ataupun bila kita, macam saya buat sound, bila pergi venue tu, apa, tengok dapat, oh mixer best, sound system best, jarang sangat. Okay, selalunya dapat sistem pun macam okey lah, boleh lah, kan. So tu bezanya dengan artis-artis luar. Bila artis luar nak datang sini, kan, kita tengok technical rider dia dengan spek dia apa semua, kan. Memanglah kalau kita nak compare artis luar dengan artis kita, memang jauh. And then diorang punya tiket pun jual beratus pun orang beli juga. Pasal yelah, satu artis tu nak datang sini, nak datang Malaysia tu, satu susah. Okay, betul. Tapi cuba kalau kita tengok balik, artis luar datang, lagu yang kita tahu pun kadang-kadang daripada artis tu, kadang 3-4 lagu je yang kita betul-betul minat lah, kan. Yang selebih je
Kita cakap dengar macam tu je. Tapi kita sanggup spend. Pasal apa kita sanggup spend? Okay. Satu ialah artis tu. Dan yang kedua kita tahu, bila kita pergi tengok artis luar je, kita tahu confirm sound system mesti best, lighting mesti best, technical aspect dia punya performance apa semua mesti best. Okay. So bila artis Malaysia je nak buat show je, bajet mesti potong. First kali dekat sound system. Lighting pun macam ala-ala macam okey lah kan. Alap je stage tu kan. So macam mana kita punya peminat nak hargai artis kita punya show, kalau bila dia pergi tengok show tu, okay, first dia datang pergi show tu dah tentulah dia minat artis tu, okay. Tapi bila dia pergi, dia tengok show start je, bunyi dah macam cepeh kan. So dia nak enjoy show tu, so percentage tu dah start turun. Okay, so nanti next show bila artis tu nak buat show lagi, so minat nak pergi tu agak-agak orang nak pergi lagi tak? Kan? Mesti rasa macam 50-50 nak pergi ke tak nak? Sama je kan. Dia punya bunyi tak payah pergi, bunyi pun ni, lampu pun, artis pun tak nampak apa semua kan. So ini yang sebenarnya benda yang saya cuba nak cakap kan, nak cerita kan. So kalau kita jaga kita punya kualiti, kita punya baru kita punya value dan standard tu naik kan. Memanglah artis harapkan organizer yang buat show, tapi kalau organizer nak untung, betul nak untung. So kalau nak untung tapi kalau tak nak spend dekat benda-benda macam ni, so macam mana nak dapat untung lagi kan. Pasal kita yang sendiri yang ajar kita punya peminat-peminat benda-benda yang value yang rendah kan. So macam mana peminat-peminat kita nak appreciate kita punya artis, macam mana, dan macam mana pula kita punya peminat-peminat ni nak value kan kita punya artis ni satu benda yang value yang tinggi. Kalau setiap kali show kita bagi benda yang value yang sama kan. Ini maksud dia sejauh mana kita hargai sound tu. Pasal music sound memang tak boleh pisah kan. Pasal bila muzik dan sound tu, kalau benda tu kita buat betul-betul dan sound tu sedap, baru benda tu sampai orang dengar pun sedap kan. Baru itu maksud saya tu. Tapi kalau kita dengar lagu, so sound pun macam ala-ala kadar je, so macam mana benda tu nak sampai, nak meresap kat badan kita kan. Ini maksud saya kan. So bukan saya nak memperendahkan kita punya kualiti, tak. Saya cakap ni pasal saya nak biar kita punya kualiti tu makin lama makin upgrade. So baru kita punya artis punya value tu akan naik balik, dan kualiti artis kita pun akan naik balik kan. So dalam masa PKP ni lah sepatutnya kita fikirkan macam mana kita nak naikkan lagi kita punya kualiti lagu kita kan. Macam mana lepas ni bila PKP habis, dah start, dah boleh ada show. So macam mana kita nak bagi show kita tu jadi lagi best. So pasal korang kena faham tau, sebenarnya banyak benda yang fail. Macam saya dah involved dalam industri ni dah 30 tahun, baik daripada recording ke show ke. Pasal kita tak fokus ataupun kita tak beri keutamaan pada sound tu kan. Baik daripada segi player kalau gitaris, dia tak fokus dekat sound gitar dia kan. Mana dia tak bagi the best sound gitar dia tu kan. So bass player pun sama, so drummer pun sama kan. So dia tak bagi the best stroke ataupun playing dia tu kan. So tuning dia, so yang suit dengan band dia tu kan. So sepatutnya dalam masa PKP ni lah kita kena upgradekan lagi kita punya value tu kan. Janganlah rasa selesa dengan apa yang kita ada, cakap boleh lah macam ni kan. So sampai bila kita nak macam ni, dan sampai bila kualiti kita tu nak naik kalau kita masih tak beri keutamaan dekat sound tu kan. Jangan ingat pasal saya buat sound saya cakap benda ni, tak. Pasal benda ni memang related. Music, sound memang satu benda yang kita tak boleh pisahkan kan.
So kalau music sound tu betul, macam saya cakap tadi lah kan, baru benda tu sampai kan, baru benda tu cepat sampai. Okay, so ini je lah benda yang saya nak cakap. So saya harap lepas ni adalah perubahan dekat kita punya industri kan. Pasal kita nak industri muzik kita berkembang, kita nak industri muzik kita ni dihargai. Macam mana kita nak industri muzik kita ni dihargai kalau kita tak hargai benda-benda yang lain ni kan, benda yang datang daripada kita ni. So maksudnya ya, lagu, kita punya sound, okay, kita punya performance, kita punya feel. So benda ni semua bersangkut paut kan. Pasal cuma topik yang saya nak fokus pada kali ni ialah kan quality sound tu. Okay, so kalau kita dapat upgrade kita punya quality sound tu, automatic kita punya quality lagu akan naik. Percayalah cakap saya. Okay, okay, so sekian saja topik kita pada kali ni. So mana yang nak terasa tu terasalah. Okay, so mana yang nak komen, komen lah. Okay, so jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okay, Assalamualaikum. Bye.